40s, early 50s kot. Tak. Honestly tak. Sebab I think it's something yang you tak boleh nak expect kot. You tak boleh nak jangka exactly macam 35 confirm you atau 40. So I think more of lifestyle kot. The eat healthy food, balance lifestyle would probably help untuk melambatkan sikit menopause. Tapi itu pun tak menentukan kan. It's not a guarantee. I tak sure tapi I rasa dalam umur 50 tahun ke atas, kalau for now mungkin tak kan, sebab muda lagi. Yang I tahu biasanya kalau yang menopause ni umur 50 ke atas kan. Sekarang kalau di usia muda ni kan, kalau menopause memang tak ready lah. Kebanyakan wanita in general, diorang menopause dalam 40 dan 50 tahun yang ke atas. Itu yang saya tahulah. Bagi saya, ready or not, kena lalui lah. Kalau kita dipanjangkan umur sampai ke umur 40 tahun ke atas tu, ya, why not kan? So kena ready juga, nak ataupun tak nak. Sebab benda tu adalah proses sekitaran kehidupan kan. So ya. Perkataan menopause sering digeruni oleh kaum wanita. Menopause berlaku apabila seseorang wanita itu tidak lagi mempunyai kitaran menstruasi disebabkan perubahan kadar estrogen dalam tubuh badan. Kebiasaannya, wanita akan mengalami menopause apabila telah memasuki usia 45 tahun sehingga ke 55 tahun bergantung kepada keadaan hormon individu itu sendiri. Antara petanda seseorang itu telah menopause adalah dengan mengalami perubahan kitaran haid yang tidak teratur, mengalami rasa panas dari muka dan leher secara berlebihan serta keadaan vagina akan menjadi kering. Biarpun menopause adalah satu keadaan yang harus dilalui oleh setiap wanita, namun tidak perlu digeruni, malahan wajar bersiap sedia agar gejalanya tidak bertambah parah sehingga kesan kepada diri secara berpanjangan. Itu dia tadi. Kita dah dengarkan pandangan orang ramai dan juga laporan ringkas yang sempat disediakan oleh rakan kita Natasha Hamzah pada hari ini. Dan kalau kita bercakap tentang menopause ini macam telah pun kita kongsikan dari awal tadi, ini perkara yang sebenarnya harus dilalui oleh wanita. Betul. Dan kebiasaannya kita sering berkongsi tentang percakapan tentang menopause ini. Tapi sejauh mana kita memahami dan tahu dan bersedia untuk melalui fasa menopause ini. Betul. Dan hari ini kita bawakan seorang yang mungkin boleh memberi pencerahan kepada kita semua berkenaan dengan topik kita hari ini. Kita nak kenalkan Dr. Mahira Kamarudin selaku pensyarah dan pakar perubatan obstetrik dan ginekologi Fakulti Perubatan Universiti Malaya. Apa khabar doktor? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Dan mungkin pembukaan ini kita boleh bercakap dan juga kita boleh mulakan dengan apa yang mereka perlu tahu berkenaan dengan menopause. Okey. So saya rasa ramai wanita macam kita lah kan, kita wanita memang kita tahu bila kita mula-mula sekali datang period, itu adalah period. And then mesti akan ada pengakhiran dia. So bila pengakhiran period itu yang kita panggil menopause. So sebenarnya terma menopause ni adalah macam men is the period menses and then pause is stop. Okey, menopause. Yes, tapi macam pelik kan sebab kita pakai woman pause. It's more of men pause. Tapi itu yang kita gunakan lah. So bila berhenti period, lepas 12 bulan baru kita panggil menopause. Okey. So bila berhentinya period tu maksudnya berhentilah kita punya kitaran haid dan kita punya ability untuk mengandung ataupun melahirkan anak secara semula jadi. Okey. Menopause ni tak apa, ataupun bahasa mudahnya mungkin ibu-ibu ataupun penonton di rumah biasa panggil putus haid lah kan. Jadi kalau kita bercakap tentang menopause atau putus haid ni pasti akan ada melalui fasa-fasa tertentu. Kalau doktor boleh kongsikan kepada penonton, seawal usia mana sebenarnya seseorang itu boleh mengalami fasa menopause ini? Okey. Tahu tak satu yang interesting, macam agak menarik. Sebenarnya bila kita dilahirkan tu, kita dah dilahirkan dengan certain number of fixed follicles. Maksudnya dalam kilang telur tu kita ada ovum. So itu follicle tu yang dikeluarkan setiap bulan bila kita ada ovulasi. Sejak kita lahir? Sejak kita lahir, actually dalam janin lagi kita dah ada certain numbers. Mula-mula dia berjuta. So bila kita lahir tu mungkin tinggal 400 ke 600. So that's why bila orang dah start datang period, dia akan keluarkan telur setiap bulan. So sampai satu umur, katalah daripada umur 12 tahun dia start datang period and then sampai 50 tahun. So lebih kurang 400 yang telur yang dah dikeluarkan. Bila dah habis, itu yang jadinya menopause. Okey. Tapi maksudnya dah tak ada lagi follicle untuk dikeluarkan. So stop period. Stop lah. Okey, kilang tu dah habislah kiranya. Dah tak boleh produce lagi. Betul. Okey, tapi ini yang menjadi persoalan dan juga ramai dalam kalangan penonton kita, sebab ini saya pun nak tahu juga sebenarnya. Saya guna nama penonton. Okey. Okey, kalau kita bercakap tentang faktor umur, macam tadi kita cakap tentang doktor dah kongsikan tentang bila sampai satu
tempoh telur tu dah habis, dia tidak akan dikeluarkan lagi. Tetapi secara normalnya untuk kita ketahui, kadang-kadang kita rasa mungkin dah umur 45 tahun tu normal kot untuk putus haid, ataupun sebenarnya kebiasaannya secara rawaknya berapa faktor umur, jangkaan umur tu yang wanita harus bersedia, itu mungkin fasa menopause yang harus mereka tempuhi dan juga lalui. Okey. So untuk Malaysia sebenarnya macam data kita akan cakap 50.5 tahun. So about 51 years. Tapi bila kita nak bersedia tu adalah daripada start umur 45 tahun. Sebab ada orang, sebenarnya kita pergi lagi awal sikit. So kalau kata seawal umur 40 tahun, 1% daripada wanita boleh dapat menopause. Okey. Jadi bila umur 45 tahun, lebih kurang about 5% wanita dah kira menopause. Tapi sebenarnya bila kita menopause pada umur 45, itu kita panggil early menopause. Maksudnya masih awal. Sebab sepatutnya yang menopause tu adalah pada usia lebih kurang 50-51 tahun. Okey, baik. Kita ada satu soalan daripada penonton kita, Muhammad Jamil. Salam Fatin, Fiza dan para jemputan, doktor. Saya nak bertanya, isteri saya baru berumur 34 tahun. Kami dikurniakan seorang zuriat, tapi isteri saya diuji dengan kanser dinding rahim yang menyebabkan keseluruhan rahim serta kedua-dua ovari telah dibuang baru-baru ini. Jadi beliau akan mendapat early menopause. Apa yang saya boleh lakukan sebagai suami dan apa yang isteri saya boleh buat untuk dia terus sihat hingga ke akhir hayat. Terima kasih kerana membaca komen saya. Sweet sangat. Betul. Komen ataupun soalan daripada seorang lelaki. Saya rasa ini satu perkara yang sangat memberikan inspirasi bukan saja kepada isteri tapi juga kepada lelaki dan juga wanita-wanita di luar sana. Okey, mungkin doktor? Okey, so jadi dia kata umur isteri baru 34 tahun, lepas tu ada masalah kanser dinding rahim kan. Okey, so bila masalah kanser dinding rahim ni memang kita cakap unfortunate lah. Maksudnya kita terpaksa untuk dapatkan rawatan tu memang kena keluarkan keseluruhan rahim dan juga kilang telur. Sebab hormon yang dihasilkan daripada kilang telur tersebut boleh merangsang dinding rahim ataupun sel kanser lain untuk lebih banyak untuk membiak lah. So bila kita dah keluarkan tu semua, memang kita akan panggil surgical menopause. Maksudnya menopause yang disebabkan oleh pembedahan. Dan lagi satu, kadang-kadang ada certain berdepending pada dia punya tahap tu, mungkin akan radioterapi ataupun kemoterapi. Ya. Jadi untuk dia support tu daripada segi sebab usia masih muda. So bila baru 30-an, tak sampai lagi 40-an, yang kita risau adalah sebab bila dah tak ada estrogen ni, maksudnya dia punya kawalan macam protektif punya efek daripada estrogen kepada macam jantung, kepada tulang, kepada kulit-kulit semua dia macam kurang. Okey. Jadinya boleh nampak yang secara luaran tu boleh nampak dia punya kulit jadi kering, sedang berkedut, jadi nipis. Lagi satu mungkin tulang pun senang rapuh, boleh dapat osteoporosis, jadinya senang patah kan. Lagi satu hubungan intim tu mungkin agak kurang sikit disebabkan boleh berlakunya masalah kawalan pundi kencing yang menyebabkan macam susah, jadi senang dapat kencing kotor ataupun senang terkencing ataupun bocor kencing. Dan lagi satu mungkin bila bersama tu rasa kering disebabkan kawasan vagina pun jadi kering juga. So apa yang boleh dilakukan? Right? Okay. So satu benda yang paling baik yang biasa kita boleh lakukan adalah apa-apa aktiviti. Maksudnya yang untuk cuba kurangkan stres. Sebab bila dalam badan kita banyak sangat stres, itu akan menyebabkan kortisol level kita tinggi. So bila kortisol level kita tinggi, dia akan menyebabkan banyak lagi efek buruk yang lain. So satu adalah kurangkan stres. So macam mana kita nak kurangkan stres adalah mungkin tidur yang cukup, pemakanan yang sihat, makan sayur-sayuran hijau. Dia mungkin boleh dapatkan, kita cakap macam phytoestrogen. Phytoestrogen ni mungkin boleh dapatkan daripada macam tempe, soya, dairy milk, dairy products. Lagi satu untuk kan kita kata tadi pasal osteoporosis. So macam mana nak membina balik semula sel-sel tulang dalam badan. So badan kita ni kalau macam kata kita makin guna, dia akan produce lagi banyak. So lebih banyak kita lebih aktif, maksudnya macam buat exercise macam tu, dan dia akan produce lagi banyak tulang lah. So itu satu benda. Lagi satu, bila kita aktif, kita akan keluar dapatkan cahaya matahari, so dapat vitamin D. So sebenarnya waktu terbaik untuk dapatkan vitamin D ni adalah daripada pukul 11 sampai pukul 3. Bukannya orang selalu cakap yang pagi-pagi. Actually salah tu. 11 sampai pukul 3. Yes, macam memang matahari jadi terik. kita on air kat luar tu kita sesuai lah tu pukul 12 tengah hari, tengah hari. Cumanya ada itulah yang UV pula nak kena tambah. Untuk sunblock. Doktor dah kongsikan tentang beberapa faktor apabila seseorang itu mengalami fasa menopause yang awal. Selepas ini mungkin kita nak kongsikan lebih lanjut lagi tentang yang menjadi kerunsingan ramai dalam kalangan wanita ini apabila mereka berfikir tentang aspek hubungan intim itu bersama dengan pasangan, hubungan seksual. Ini kan kita bincangkan selepas ini. Tapi kita nak dengarkan dahulu soalan daripada penonton-penonton kita kepada doktor. Silakan. Dengarkan.
Hai, Assalamualaikum. Saya Hadatina. Sebagai seorang wanita, saya nak tanya apakah tanda-tanda awal menopause supaya saya lebih bersedia? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Khairul Namira Rusli. Saya ada satu soalan. Kalau perempuan dah menopause, apa sebenarnya yang akan terjadi kepada diri dia? Mungkin dari segi emosi ataupun fizikal, apa yang jadi kepada mereka ni? Hai, Assalamualaikum. Sebagai seorang wanita yang bakal mengalami menopause satu hari nanti, bolehkah saya tahu apakah antara fasa-fasa menopause itu sendiri? Kalau boleh untuk minta terangkan. Okey. Ada beberapa soalan di situ doktor, antaranya apakah tanda-tanda awal sebelum kita kena menopause? Mungkin doktor boleh jelaskan. Okey. Jadi menopause ni satu fasa kan. So dia okeylah kalau boleh cakap pasal tanda-tanda awal ni, yang pertama sekali yang paling obvious adalah kita nampak kita punya kitaran head. Mungkin makin tak teratur. Dia boleh ada dua end. Satu, ada orang yang macam slowly jadi macam makin sikit dan tiba-tiba terus tak ada. Ada certain orang pula dia datang okey mungkin satu bulan ni ada, the next one jadi sangat banyak. Lepas tu satu bulan ni pula macam ada tapi macam bercelaru. So itu yang pertama sekali. So kitaran head jadi bercelaru. Okey, lagi yang kedua adalah mungkin simptom-simptom. Kita panggil premenopausal symptoms okey ataupun vasomotor symptoms. Okey. Yang pertama yang banyaknya yang wanita dapat dalam 70% sebenarnya adalah lebih kepada macam sakit-sakit badan, rasa macam penat. Tapi kadang-kadang kita suka cakap mungkin sebab dah tua lah, tak aktif lah. So that's why kan. Tapi sebenarnya itu benda-benda yang kita kena berjaga-jaga jugalah. Yang satu adalah macam hot flushes. So sekarang dengan musim panas lagilah susah kita nak differentiate mana satu. Tapi sebenarnya untuk hot flushes ni, dia kenapa terjadi macam tu? Disebabkan bila kita ada hormon estrogen, actually badan kita boleh, bila ada perubahan suhu pada badan kita, at least macam dalam 4 degree macam tu, dia still boleh balik kepada asal. Maksudnya kita tak terasa sangat. Panas tu ada lah, tapi macam okey, mungkin macam setakat sweaty, berpeluh sikit sahaja. Tapi untuk orang yang menopause ni, dia akan terasa sangat disebabkan tiba-tiba je macam, katalah tengah-tengah cakap macam ni, tiba-tiba rasa macam dia punya badan jadi panas, lepas tu orang pun boleh perasan jadi muka merah, lepas tu terus berpeluh. So itu akan efek dia punya kualiti lah. Macam katalah tengah dalam berita kan, tengah-tengah bagi berita tiba rasa macam tak selesa, merah macam tu. Dan itu akan mengganggu lah. Doktor memetik berita. Okay. Dah terlanjur kita nak cerita pasal hot flush. Macam mana untuk kita menghilangkannya, doktor? Okey, so untuk menghilangkan dia, satu perkara adalah tengok pemakanan kita. Okey, kita cuba elakkan makanan-makanan yang boleh trigger hot flushes. Contohnya makanan pedas, lagi satu yang kafein. Kita memang suka kan dengan kafein ni, macam kadang-kadang suka minum kopi anti. So actually benda tu kena kurangkan. So untuk orang yang merokok ataupun yang ambil alkohol, kalau boleh cuba elakkan juga. Lagi satu sebab panas dan mungkin you boleh duduk tempat yang sejuk sikitlah, bilik yang aircon. Lebih kepada gaya hidup. Itu yang kebiasaan yang kita lakukan, mungkin lebih sikitlah. Okey. Tapi soalan kedua yang ditanyakan oleh penonton-penonton kita tadi, apa yang terjadi bila sudah menopause ini? So tadi yang macam ada dalam TikTok juga kan. So benda yang samalah. So disebabkan kurang estrogen ni, so kulit jadi nipis, jadi senang berkedut. Lepas tu mood kita jadi very lebal. Sekejap rasa macam nak marah orang, the next day you rasa macam kenapa dia ni macam senyap sangat, tak nak bercakap, jadi macam depression. Ada setengah orang dia terlalu teruk sampai tak boleh tidur malam. So dia asyik berfikir benda-benda yang buruk. And then yang macam very worst end tu mungkin bergaduh dengan pasangan ataupun ada rasa nak bunuh diri. So kita ada kadang-kadang boleh jumpa sampai macam tu sekali. So itu benda yang kena dapatkan rawatan. Okey. Dan bila doktor bercakap tentang perkara ini bermaksud bukan kita sendiri sahaja yang harus mengetahui. Maknanya kita harus cakna bahawa kita mungkin sedang memasuki fasa menopause ini. Jadi kita harus memberitahu kepada pasangan kita. Kalau yang ada anak perlu juga beritahu tentang anak-anak, mama ni dalam fasa ni. Jadi kena memahami keadaan supaya orang di sekeliling kita juga dapat memahami dan tidak mengganggu juga hubungan kita dalam kekeluargaan ini. Tetapi doktor, bila bercakap tentang perkara-perkara tersebut tadi, dalam dunia perubatan yang semakin canggih dan juga moden ini, adakah sebarang ubat-ubatan yang mungkin boleh membantu wanita-wanita yang ingin memasuki fasa menopause ini, khususnya dari segi estrogennya supaya kulit kita tak berkedut ataupun kering, kemudian dari segi hubungan intim dan juga seksual bersama dengan pasangan, ada tak sebarang persediaan awal ataupun ubat-ubatan yang dapat membantu golongan wanita ini? Sebenarnya memang ada. Jadinya bila kita dah mula terasa lain, period jadi tak teratur, mungkin boleh dapatkan rawatan awal. Satu lagi fakta yang saya nak kongsi, cuma 20% saja sebenarnya wanita Malaysia ni betul-betul jumpa doktor dan berbincang pasal masalah menopause dan dapatkan rawatan. Malu. Saya rasa malu ataupun dia tak bersedia. Mungkin kurang penerangan juga. Jadinya dengan adanya
benda-benda macam ni kan mungkin semua orang lebih tahu. Baru mungkin tahu ada ubat. Pasangan boleh tolong bawa pergi jumpa doktor kan. Memang ada ubat. Dan ubat tu pun ada beberapa kategori juga. Kalau untuk wanita yang masih ada period, nanti kita akan bincang dengan dia lah. Sama ada nak ubat yang continue period ataupun yang terus stopkan period. Sebab ada certain wanita bila dia ada period tu dia rasa lebih feminin. Dia lebih suka ada datang period. Ada certain orang okeylah tak ada period lagi. Safe kan? Tak boleh puasa sebulan. Betul. Itu semua benda yang yes. So itu yang kita boleh kongsi dengan pesakit lah. Bila ada ubat ni doktor, macam doktor katakan tadi, ada beberapa jenis ubat juga Fatin. Bagaimana seorang wanita, penonton-penonton mungkin nak tahu lebih lah tentang ini. Bila waktu terbaik untuk mereka perlu jumpa doktor dan untuk dapatkan rawatan ni? Mungkin kena buat hormon test ke untuk tahu sejauh mana keadaan hormon dalam badan, ataupun umur 40 tahun dah kena pergi jumpa doktor. Bagaimana tu doktor? Okey. Ini sebenarnya lebih kepada klinikal lah. Maksudnya kita tak test on hormon untuk tengok. Bila dah menopause, mungkin kalau awal menopause tu kadang-kadang hormon level still masih normal. Jadi bila kita nak cakap menopause tu, dia lebih kepada kita tengok ke belakang. 12 bulan tak ada period, baru kita cakap orang menopause. Tapi kalau period dah tak teratur, dah boleh datang jumpa doktor. Kita akan discuss, tengok ada tak sesuai tak untuk kita start ubat. And then apa yang wanita tersebut inginkan. Maksudnya apa dia punya masalah lah. Masalah daripada segi period tak teratur ke, ataupun masalah mood ke, mungkin masalah untuk bersama suami, tak ada rasa macam nak bersama suami, ataupun keinginan untuk hubungan intim tu dah terus tak ada. Itu yang kita kena bincangkan. Dan kita tengok dia punya latar belakang juga, sejarah dia. Ada masalah kesihatan apa-apa ke, mungkin darah tinggi ke yang tak terkawal. Dan baru kita boleh tengok sama ada kita boleh start ubat ataupun tidak. Dan bagi mereka pula yang mungkin ada masalah kesihatan, contohnya mereka ada mengalami sis di bahagian-bahagian tertentu, adakah mereka antara yang cenderung untuk mendapat ataupun mengalami menopause lebih awal, doktor? Okey. Untuk yang ada sis ni, dia tak ada berkait sangat dengan menopause kecuali jika mereka pernah ada macam pembedahan sebelum ni. Contohnya mungkin pembedahan untuk buangkan ovary tersebut, ataupun mungkin sekadar untuk buangkan sis saja. Sebab bila kita tahu yang sis ni dia sebenarnya duduk dekat dalam ovary. Tapi bila kita kupas keluarkan sis ni, dia macam belon air tau. So bila kita kupaskan sis tu, kadang-kadang ada juga folikel yang keluar sekali. Itu akan menyebabkan dia orang boleh lagi cepat dapat menopause. Macam tu. Okey. Wow, risau. Sabar awak jangan lambat lagi. Okey. Kalau ini soalan daripada penonton kita, daripada Fatin Safiah. Katanya, adakah dengan pengambilan ubat yang banyak boleh menyebabkan kitaran haid terhenti? Ini melalui pembacaan saya semalam juga. Ada ramai juga yang saya baca, ada orang kata ubat-ubatan yang diambil untuk penyakit-penyakit tertentu, dan juga ada yang mengatakan pula mereka kata ada rawatan-rawatan yang diambil untuk merancang ataupun menjarakkan kehamilan juga, mereka mengatakan menyebabkan period mereka ataupun haid mereka tak teratur dan kadang-kadang terhenti dan sebagainya. Adakah ini antara faktor ataupun puncanya juga, doktor? Okey. Yang satu pasal pengambilan ubat. Memang ada sesetengah ubat yang kita ambil boleh menyebabkan period terhenti. Itu contohnya macam ubat kanser, ubat untuk kemoterapi. Dia akan ada efek kepada kita punya kilang telur dan menyebabkan period memang terus tak ada. Dan then mungkin sama ada sementara ataupun selama-lamanya. Lagi satu yang pasal pengambilan ubat OCP tu, ataupun kita panggil ubat hormon untuk mencegah kehamilan. Dia dengan menopause punya hormon adalah lebih kurang sama. Kita nak tambahkan hormon. Jadinya dia tidak mengganggu daripada segi menopause. Memang period tak datang, tapi itu disebabkan ada hormon yang kita ambil untuk supply that. Tapi itu kita tak panggil menopause lah. Maksudnya ada peluang untuk haid tu datang semula selepas ubat berhenti. Okey, bagaimana pula dari segi kalau kita sentuh berkenaan dengan emosi? Kadang-kadang dalam kalangan wanita ni ada juga kalau kita cakap nak menopause satu, dia jadi macam sensitif and dia macam taklah belum lagi kan. Tapi sebenarnya tak baik awak cakap gitu macam tu. Tak baik macam tu. Macam mana untuk kita sebenarnya mengawal emosi kita, dan juga ini adalah satu kitaran yang biasa dalam kehidupan kita untuk kita terima dan juga kita amalkan ubat-ubatan dan sebagainya, doktor. Okey. Yang pertama adalah cara kita kontrol badan kita sendirilah dengan amalan yang cara hidup sihat, exercise dan sebagainya. Satu lagi adalah kita boleh cuba increasekan kita punya hormon lain untuk supaya kita lebih happy. Pernah dengar tak love hormon? Oksitosin. Kan? So sebenarnya benda ni kan selalu motivator sebut. Kita kena ada dia. Dia macam bila kita cakap pasal oksitosin ni, dia banyak sangat fungsi dalam badan kita. Dia dihasilkan daripada kita punya otak sebenarnya. Jadinya dia berfungsi untuk menyebabkan kita rasa lebih happy, kita rasa lebih bertenaga. Untuk perempuan lain tau, untuk lelaki dia lain tau. Oksitosin kalau tinggi untuk lelaki dia tidur.
sebenarnya. So kita panggil love hormone. Maksudnya macam mana nak tinggikan love hormone ni? Satu, kita berfikir benda-benda yang baik, yang happy. Kita mungkin tengok cerita yang happy. Mungkin berpegangan tangan dengan pasangan. Pelukan, okey, ataupun hubungan intim. Kadang-kadang bila cakap macam ni kan orang jadi macam, kenapa doktor ni cakap macam tapi ni? Tapi ini realitinya doktor. Betul, tapi bila kita sebenarnya bila kita katalah bila berhubungan intim tu lebih kerap, akan menambahkan lagi hormon oksitosin kita jadi lebih muda, kita jadi rasa lebih betul. Lebih kepada mindset kita lah. Betul. So itu yang macam boleh kontrol kita jadi lebih happy. So bila orang yang macam dia terlalu beremosi sangat ni, mungkin dia punya hormon level kortisol yang terlalu tinggi lah. Maksudnya stres yang lebih tinggi. That's why dia akan overthinking suppress. ke kan? Betul. Dia akan suppresskan hormon-hormon lain. Itu yang jadi cepat senang nak marah. Okey. Itu tentang emosi. Macam Fatin katakan, penting untuk kita tahu tentang emosi, dan doktor katakan penting untuk kita mengawal emosi kita. Kita jangan meletakkan bahawa menopause itu sebagai satu masalah kepada kita, bahawa ini adalah satu proses ataupun proses kehidupan yang harus kita hadapi dari masa ke semasa. Ini kerana kehidupan ini berputar kan doktor? Setiap hari kita akan melalui proses penuaan ini. Dan kalau kita bercakap tentang proses-proses yang harus kita lalui ini, bukan seorang wanita saja harus bersedia dan juga cakna tentang perkara ini. Terutama sekali bagi mereka yang berpasangan. Seperti Encik Jamil tadi, dia begitu memahami tentang pasangannya. Tetapi sejauh mana dan seramai manakah pasangan ataupun golongan lelaki suami ini memahami pasangan mereka? Ini mungkin ada kaitannya dengan hubungan seksual. Bila kita bercakap tentang menopause ini, yang menjadi kegusaran mungkin ramai dalam kalangan wanita adalah bila mereka merasakan bahawa nanti tak mampu untuk nak melayan suami dan sebagainya. Apakah persediaan ataupun bagaimana seorang wanita itu juga harus mempersediakan mental dan juga fizikalnya melalui fasa menopause ini, dan juga dalam aspek yang telah pun kita kongsikan sedikit dari awal tadi doktor. Okey. So macam saya kata tadi lah, kita boleh tingkatkan kita punya hormon oksitosin tu. So satu cara is macam tu. Okey. Of course kita ada cara-cara lain. Maksudnya daripada segi pergi bercuti, kurangkan stres yang dia stres kortisol level tadi. Lepas tu daripada segi ubatan pun sebenarnya ada juga. Sebabnya yang satu lagi pasal kata bila risau cakap pasal hubungan intim bersama suami ni adalah satu perkara bila menopause ni, macam saya kata dia punya bahagian faraj tu jadi kering. So bila jadi kering itu yang nanti nak bersama suami jadi rasa sakit. So bila sakit itu yang mereka cuba untuk elakkan. Dan kata tak dapat nanti nak untuk memuaskan suami kan. Jadi macam mana cara untuk elakkan benda tu? Satu, kalau macam kata daripada segi ubatan lah, mungkin hormon kita boleh ambil. Ada sejenis hormon yang boleh meningkatkan testosteron badan dalam wanita. Sebab bila wanita pun actually ada testosteron level juga. Dan dia perlu untuk kita panggil untuk increasekan dia sex drive ataupun untuk increase dia punya libido untuk nak bersama. Itu satu. Satu lagi bila masalah kata kering tadi kan. So mungkin kita boleh bagi ubat untuk secara lokal, maksudnya lubricant. Yang tu kita boleh beli kat farmasi, yang adalah gel. So gel tu boleh digunakan untuk mengurangkan rasa kering. And then lagi satu adalah mungkin ubat hormon lain lah, maksudnya estrogen yang boleh kita applykan di kawasan bahagian faraj untuk kurangkan kekeringan dan juga kurangkan dia punya nipis. Sebab lagi satu bila nipis tu itu yang jadi sakit juga sebab kering. Dan lagi satu dia boleh increasekan dia punya otot di bahagian pelvis juga. Sebab lagi satu bila otot kawasan situ jadi lemah, itu yang tak terjadinya orgasm tu satu hal. Satu lagi nak tahan kencing pun tak boleh. And then lagi satu orang akan rasa macam otot pelvis tu kendur. So bila bersama tu tak ada efek. Maaf mencelah doktor. Ini soalan daripada rakan-rakan di dalam ni. Ini curiosity. Kan? Ini penting ni doktor. Ada wanita ni dia mempunyai rezeki untuk berumah tangga awal. Jadi mungkin peluang untuk mendapat cahaya mata tu lebih cerah. Proses IVF. Adakah masih lagi boleh dilakukan selepas seseorang itu melalui fasa menopause, kerana telurnya telah pun diambil keluar awal lagi kan? Tapi disenyawakan selepas itu, maksudnya dimasukkan selepas itu masih boleh ke doktor? Kalau dia memang ada frozen embryo, dan mungkin kita boleh buat tambahan hormon. Tapi yang ni memang kita kena refer bahagian pakar reproduktif lah, untuk ditambahkan hormon untuk memastikan rahim tu sesuai untuk menerima embryo tersebut. Yang untuk ditanamkan lepas tu dibesarkan. So memang ada kes-kes juga yang macam mak dia jadi macam surrogate kepada anak dia sebab di luar negara lah. Tak boleh. Di luar negara lah sebab Malaysia ni memang susah sikit. So memang ada. So masih boleh. Cumanya memang dia perlukan persiapan yang macam agak intensif untuk siapkan rahim tu untuk menerima lagi. Dia rumit sedikit lah. Tapi masih boleh lah. Boleh. Ada harapan lah. Okey doktor, di hujung ini mungkin secara ringkasnya nasihat untuk penonton-penonton. Okey.
So menopause ni adalah satu fasa yang semula jadi. Okay? So ada je wanita yang tak ada rasa pun, tiba-tiba je macam yelah bila period lah, mungkin 12 bulan lepas. So Oksitosin tinggi tu doktor. Yes. So, itu yang pentingnya. Kadang-kadang memang tak ada rasa apa-apa pun. So bila dia adalah benda yang semula jadi kan. Jadi kita rasa kita kena embrace lah. Maksudnya kita just perlu bersedia, dan bila kita dah bersedia tu dan kita lalui secara lapang dada. So bila kita rasa semua benda pun berat, memang semua benda pun akan jadi berat. Betul tak? Jadi itulah bendanya. Lagi satu, banyak lagi benda yang kita boleh buat secara sendiri ataupun semula jadi untuk kita cuba increasekan hormon kita. Walaupun kata yang estrogen dan progesterone tu sendiri dah tak ada. Dan lagi satu, kalau dah ada tanda-tanda macam menopause, period tak teratur, ada simptoms yang kita tak boleh nak kawal sendiri, ataupun suami nampak pasangan dia dah macam ni, jom bawa lah jumpa doktor. Kami bersedia membantu. Okey, doktor, serba sedikit doktor, sikit saja doktor dah kongsikan dengan lebih banyak lagi, tapi ini pesanan kepada penonton-penonton kita. Kerana isu tentang menopause, perbincangan sebegini, dia dianggap tabu. Perkara yang tak harus dikongsikan, cerita dalam kain jangan dikongsikan dan sebagainya. Bagaimana kita nak pesan kepada penonton-penonton kita bahawa banyak perkara ini yang dapat dibantu, boleh diselesaikan, tetapi harus merujuk kepada mereka yang lebih pakar. Betul. Jadi itulah, kenalah datang berjumpa dengan doktor anda. Sebenarnya mana-mana doktor pun dia boleh nak bercerita pasal benda ni, especially kalau you bersedia. Dan itu yang pasal doktor pakar wanita pun boleh datang. Sama ada kalau kata malu nak datang sendiri, boleh datang dengan suami. Mungkin suami yang kadang boleh tolong ceritakan. Tapi itulah, kita kena lebih open supaya bila kita cerita pun dua-dua orang boleh dapat benefit lah. Betul. Saya setuju tu. Tahap keterbukaan sekarang ni memang sangat perlu. Baik. Betul. Kita nak ucapkan terima kasih Dr. Mahira Kamarudin selaku pensyarah dan pakar perubatan obstetrik dan ginekologi Fakulti Perubatan Universiti Malaya atas pencerahan berkenaan dengan topik menopause kita hari ini. Okey. Kami harapkan apa yang telah pun dikongsikan pada hari ini sedikit sebanyak dapat membuka mata dan juga minda anda penonton-penonton tentang menopause ini. Bukan lagi satu isu yang tabu. Kita boleh bincangkan perkara ini, terutama sekali kepada mereka yang lebih pakar. Semoga kita lebih bersedia untuk melalui fasa semula jadi dalam kehidupan seorang wanita ini, insya-Allah. Kita nak berehat dahulu seketika, sekembalinya nanti. Apa tu? Cabaran untuk host. Itulah, saya pun berasa juga. Kita nak tengok apa cabaran yang nak diberikan selepas ini.